Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala Rasulil Karim. Tuan-tuan mulia, banyak ada diperkatakan, tapi sebenarnya banyak lagi perlu diperkatakan. Tapi masa tak ada. Tuan-tuan sambung satu hari lagi besok, mungkin boleh lagi insyaAllah. Tuan-tuan yang mulia, saya nak cakap 2-3 perkara saja kerana masa kami pergi haji pada awal dulu, jadi memang elders, ada markas di Madinah, di Mekah, elders saya diputuskan untuk muzakarah dengan kita. So antara perkara-perkara yang mereka muzakarah, ada perkara-perkara yang jarang dimuzakarahkan. Ada 2 perkara sebenarnya, 2-3 perkara. Satu tu ya tuan-tuan mulia, saya tak nak touch dengan apa-apa lagi lah manasik ke Mekah ke Madinah. Cuma 2-3 perkara saja. Pertama sekali tuan-tuan mulia, di Muzdalifah ini, di Muzdalifah, ada satu doa Allah SWT hanya terima di Muzdalifah sahaja. Maksudnya selama 23 tahun ke 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, baginda sedang mohon satu doa, iaitu doa itu baginda minta supaya Allah sudah ampunkan zalim-zalim umat aku, dia katakan. Dan doa-doa itu sentiasa ditolak, Zalim sini maksudnya apa tentunya? Orang yang zalim, dia ambil hak orang lain lah, atau menyusahkan orang tanpa hak, atau ambil hak orang lain, tak menunaikan hak orang lain. Tetapi doa itu masa malam Muzdalifah itu malam tu dalam mazhab Hanafi itu malam-malam amat penting sekali. Jadi dalam malam masa sembahyang di Muzdalifah, doa itu diterima oleh Allah SWT. Doa itu diterima oleh Allah SWT. Jadi Maulana yang diputuskan untuk bermuzakarah dengan kami, beliau kata, dalam kehidupan kita ini mesti kita dah berlaku atau melakukan perkara-perkara yang zalimi orang. Kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang kita tak sedar. Ada perkara yang mungkin kita dah minta maaf, ada perkara yang kita tak minta maaf. Ada perkara yang kita ambil orang, kita dah bayar balik, ada perkara yang mungkin tak bayar pun. Orang tu dah mati dah. Macam kecil-kecil kami curi rambutan orang Cina. Dengan Cina pun tak ada, rambutan pun tak ada. Kebun pun tak ada. Sekarang nak bayar ke siapa? Contohlah kata kan. Atau pernah curi telur ayam ke. Dan sekarang nak bayar ke siapa? Contoh katakan. Jadi apa juga perkara-perkara macam ni kita pernah buat, sedar tak sedar, tahu tak tahu, kita minta keampunan dari Allah SWT, dan kita minta Allah gantikan itu bagi pihak kita kepada orang tersebut, dia kata. Walaupun satu sen, walaupun satu apa pun, kan? Apa juga kita minta kepada Allah, Allah gantikan bagi pihak kita dan ampun dan maafkan kita, dia kata, atas kesilapan dan kesalahan tersebut, dia kata. InsyaAllah inilah satu tempat di mana hak-hak orang di atas kita yang kita tak sempat dan tak sempat dan tak berkemampuan untuk menunaikan balik, Allah SWT akan maafkan dan ampunkan insyaAllah. Satu perkara. Antara tuan-tuan berapa orang pernah dengar perkara ini yang saya cakap sekarang ni? Bila? Berapa tahun dulu? Lama dah. Jangan percayalah. Kot. Jadi tuan-tuan mulia, perkara ni ingat, dan semua saudara mara saya dan kawan-kawan yang jumpa saya dan bila minta mereka nasihat, saya kata semua nasihat dalam kitab kita semua dah ada. Yang saya cakap 2-3 perkara ni tak ada. So saya cakap perkara ni aja kepada dia orang. Itu satu. Penting sekali. Perkara yang kedua tuan-tuan mulia, semua ulama menulis, masa kita tinggalkan Mekah, atau lebih masa kita tinggalkan Baitullah, dan kita buat kita punya tawaf wida, dan selepas tu kucupan yang terakhir kita dapat kucup atau kita istilam lah, dia punya kesan tu sama. Yang terakhir yang kita buat, apa yang terkandung dalam hati kita akan dimeteraikan, akan disilkan.
Dan seal tu tak akan buka sampai hari kiamat selagi kita pergi situ lagi, dia kata. Seal tu kalau kita tak pergi sana tak akan dibuka lagi. Apa seal maksudnya? Mungkin ada orang yang kita benci sebab ada sebab tak sebab tak kisah. Sekarang kebencian itu akan kekal sampai kita mati. Satu. Yang kedua, mungkin kita benci dia, dia tak tahu kita benci dia. Tapi sekarang kita akan benci dia sampai dia tahu kita benci dia. Mungkin kita mengumpat orang, belakang orang, cerita keburukan orang. Sekarang kita akan cerita keburukan dia sampai kita mati, kalau tak balik sana. Dulu mengumpat di belakang orang, sekarang depan-depan dia kita akan cakap. Depan-depan dia pun kita akan cakap. Dulu mungkin kita ada tabiat curi. Kita curi pun cara curi-curi lah. Boleh istilah. Kalau semangat saya punya guru ni, guru bahasa Melayu ni. Kita curi dengan cara curi-curi. Betul, faham tak tuan-tuan? Istilah itu betul je, betul? Tak, dia mudah faham lah kan. Kita curi tapi cara curi-curi maksud cara sembunyi lah. Sekarang kita balik dan kita tak minta keampunan Allah, tak taubat tentang curi ni, kita akan curi terang-terangan ni. Kita akan curi terang-terangan. So, dosa kita akan berlipat ganda. Kerana sifat itu Allah dah silkan perkara ini. Jadi bila kita dengar masa tu memang rasa takut lah. Kan kita tahu kita akan dapat balik ke tak ke situ dan sebagainya. Tu. Jadi masa setiap kali tuan-tuan kucuk, habiskan kita mentawaf, istilam terakhir, masa tu bersihkan hati. Bersihkan hati daripada segala perasaan-perasaan buruk terhadap sesiapa pun dan sebagainya. Bersihkan hati, minta keampunan Allah dan taubat. Maksud taubat ini tak akan ulang balik perkara-perkara yang buruk yang mungkin kita pernah buat. Kan? Maksudnya orang balik haji, malam markas dia selalu park kereta, orang lain tak boleh keluar. So dia tak minta keampunan sana lah tu. Dia punya benda tu dah seal dah. Dia pakai park aja kereta di malam markas, lantak orang lain dapat keluar tak dapat keluar, dia tak kisah dia. Kerana dia sifat itu dah seal dah habis. Contoh kata. Begitu juga apa-apa sifat yang buruk yang ada pada kita akan seal, sifat baik pun akan disealkan. Sifat baik alhamdulillah kan. Kita cerita sekarang sifat buruk. Kerana perkara itu seal itu tak akan buka, tak akan ada ubah suaian unless and until selagi kita dapat sampai ke tempatnya sama lagi sekali dia. Okay, insyaAllah. Kemudian tuan-tuan yang mulia, perkara yang satu mungkin dah boleh cakap di sini. Bila nanti kita tinggalkan Madinah atau tinggalkan Mekah, kita harus usahakan kita tinggalkan dua-dua tempat itu dalam keadaan yang tersedih sekali. Seboleh-bolehnya kita dapat menangis. Tinggalkan Madinah, tinggalkan makam Rasulullah, tinggalkan masjid, noleh sampai tak nampak. Naik bas nampak minara, tengok kepada minara sampai tak nampak. Dalam keadaan yang sedih, dalam hati kita minta kepada Allah, ya Allah, terimalah aku supaya aku kembali sini lagi. Jangan kerana kecuaian saya, kelalaian saya dan sebagainya, kan? Engkau tak benar aku masuk balik Madinah, dia kan. Sama juga di Mekah, di Baitullah tu. Sampai kita keluar ke pintu yang kita biasa masuk keluar, kita kalau ghostan pun kita patut jalan ikut belakang seboleh-boleh. Tapi kalau orang ramai mungkin perkara itu susah. Kita jalan side pun boleh, tapi kita tengok sampai akhir sekali tengok last. Kita keluar dalam keadaan yang amat sedih, doa dengan hati, tak pakai tangan dan sebagainya. Sedih, mengeluarkan air mata. InsyaAllah Allah akan terima dan akan bawa kita kembali lagi, insyaAllah. Allah kembali lagi, dia katakan. Dan minta banyak keampunan dari Allah SWT atas apa juga kecuaian atau kelalaian yang kita berlaku. Selalu tentu mulai orang kita ni, kerana kita ada mentaliti turis, di satu tempat kita dah tengok, lepas tu dah sudahlah. So kecuaian yang banyak saya nampak dibuat tu, kita tak beri kehormatan yang sepatutnya di masjid dekat perkuburan di Madinah, Jannatul Baqiyah.
Walau tiap-tiap pagi dibuka untuk kita dapat ziarah. Dan elok setiap-tiap pagi sebelum kita balik, kita pergi situ, kita baca doa-doa kepada mereka. Dan dalam doa itu tuan-tuan melihat satu perkara yang kita nak minta, supaya Allah SWT kurniakan kepada kita sifat-sifat yang ada pada para sahabat yang dikuburkan di sana. Kan? Kita bila macam tadi Osman cakap kan, kita dada kita sekarang atau wajah kita sedang melihat wajah baginda. Kan cara kita beri bila belakangan kiblat, wajah ketiga-tiga Rasulullah dan Syekhain. Dalam bahasa agama, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu dipanggil Syekhain, dia kata dulu, Syekh, melihat kita. Dada mereka mungkin tak kepada kita, wajah itu. So masa tu kita minta sifat-sifat mulia yang Allah beri kepada mereka. Sifat-sifat itu Allah SWT transfer kepada diri kita. Dan begitulah semua tempat-tempat di Jannatul Baqiyah semua ahli syurga. Kan, semua ahli syurga. Keluarga Rasulullah semua di situ. Kan, sahabat-sahabat yang beribu-ribu di situ. Supaya kita ziarah mereka, kita hadiahkan kepada mereka apa yang kita boleh baca. Dapat kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sifat-sifat mulia Allah kurniakan kepada mereka. Sifat itu Allah kurniakan kepada kita juga dia. Dan sifat yang utama mereka yang last ada tuan-tuan mulia, saya nak cakap tentang perkara yang akhir sekali ialah haji ni adalah kesempurnaan agama. Dan 5 rukun Islam, ini rukun yang terakhir, maksudnya bukan rukun yang tak terpenting. Kan dalam kategori dunia kan, number 1, number 2, number 3, number 4. So dari segi keutamaan dianggap ini nombor 1, ini nombor 5. So nombor 5 ni keutamaan dia paling kurang. Tidak tuan-tuan mulia. Dia kalau Syekhul Hadis mengatakan tulis bukan keutamaan dia kurang, tapi inilah kesempurnaan agama, kerana inilah ibadah yang terakhir dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda meninggal dunia, dia kata. Dan selepas ibadah tersebut dibuat, para sahabat semua disediakan supaya keutamaan dalam hidup mereka adalah usaha dakwah, dia kata. Kan, kepada semua para sahabat. Kan? Sampaikan dari siapa yang dengar, dia ditanggungjawabkan, sampaikan daripada aku kepada yang tak ada hadir. Yang hadir sampaikan kepada tidak hadir. Dan apa satu perkara yang baginda bagi tahu, antara yang tak hadir akan ada orang-orang yang mungkin faham lebih daripada orang yang hadir, dia katakan. Kan? Ini kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dia katakan. Tuhan akan sampaikan mereka, ini sahabat semua. Tuhan sampaikan saja. Tapi antara orang yang disampaikan mungkin ada yang lebih faham daripada Tuhan sendiri, dia kata. So apa yang dia akan amalkan, skala amalan-amal dia, pahala amal dia, Allah akan beri juga kepada orang yang penyampai tadi dan sebagainya. So jangan sekali-kali kita lupa tuan-tuan mulia semasa kita di sana, dan lupa atau kita membelakangkan usaha dakwah kerana lepas haji itulah kerja utama sekali, dia. Ya, kerja utama sekali, kerja pertama sekali para sahabat ke semua mereka itu, insyaAllah, dia. So ini 2-3 perkara yang saya cakap tuan-tuan mulia, 2-3 perkara ini saya rasa penting sangat supaya Allah SWT berulang-ulang kali bawa kita kembali ke sana, insyaAllah. Kerana hati ini ibadah yang besar, beratus-ratus, beribu-ribu tempat doa dimakbul oleh Allah SWT. Orang yang dapat haji mabrur tuan-tuan mulia, dia seolah-olah baru lahir daripada perut ibunya. Dan lebih-lebih tahun ini tuan-tuan pergi, tahun ini ialah masyarakat 3 negara akan pergi, masyarakat daripada berpuluh-puluh negara akan datang, wali-wali Allah daripada seluruh dunia datang. Kalau satu orang berhaji makbul pun berkat dia, semua orang berhaji akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan mulia, tuan-tuan yang dapat pergi pada tahun-tahun yang elders dapat pergi untuk haji dan sebagainya. So ini satu peluang kawasan Allah beri kepada kita, dan jangan kita langsung gunakan salah gunakan masa. Apa salah gunakan masa tuan-tuan mulia? Kota Mekah, kota Madinah sekarang dihias. Kan, dihias dengan intan, berlian, emas. Kan, sampai orang-orang perempuan tu dia jadi separuh buta dia. Kan? Dia punya itu dia kan. So kalau nak tengok window shopping saja, satu hari tak cukup. Tiap-tiap hari pergi tengok barang-barang cantik pun dah habis satu hari dia kan. Satu kawasan satu hari, satu kawasan satu hari.
Shopping lagi dia tekan. Shopping lagi. Keluar daripada masjid cepat-cepat. Lepas pergi mana? Bukan balik ke hotel. Pergi ke tempat-tempat beli belah. Bawa barang simpan dalam bilik. Dan sebagainya. So sekurang-kurang kita tuan-tuan mulia, jangan wujudkan tabiat tersebut. Kan ada perkara yang beli kita khaskan satu hari untuk itu. Tak ada masalah. Satu hari ke 2 hari ke 2 jam ke 4 jam ke. Daripada pagi sampai tengah hari dan sebagainya. Supaya kita tak miss kita sembahyang Jumaat. Kan satu waktu kita miss dah rugi 100,000 di Mekah. Kita miss satu waktu di Madinah 50,000 kita dah miss. Saya katakan. So masa antara lepas isyraq sampai zuhur tu amat panjang. Kita boleh plan, kita boleh buat senarai yang kita nak beli barang-barang hadiah ke apa untuk saudara mara ke keluarga ke ibu bapa ke kawan ke tak kisah. Kita boleh buat senarai siap. Lepas tu kita gunakan 1-2 hari untuk beli barang, habis cerita dia katakan. Bukan hari-hari kita keluar beli apa-apa sikit. Hari-hari kita keluar beli apa-apa sikit dan sebagainya. Itu memang hilangkan kita punya tawajuh, hilang kita punya tumpuan dan hilangkan kita punya fikir untuk benar-benar menghargai dan menilai tempat yang suci yang Allah SWT bawa kita tuan-tuan. Seperti mana Haji Saleh bagi tahu, orang yang pergi sana atas jemputan Allah SWT. Kita pergi atas jemputan Allah SWT, tetapi kita fikir benda-benda lain selain daripada orang jemput kita, dia katakan. Kan? Puasa yang jemput kita elakkan, kita lalai tentang terhadap orang. Yang lain-lain kita fikir. Rugi tak? Rugi. So orang yang jemput tu dia pun akan fikir 10 kali lah. Ini nak jemput dia lagi ke tak? Kan? Orang yang jemput kita tak peduli dia. So dia pun akan fikir lain kali nak jemput dia ke tak dalam dunia pun. Ini Allah SWT yang sedang merhati kita siang dan malam tuan-tuan yang mulia. Siang dan malam itu. So kita kena menyukakan Allah SWT sehingga Allah SWT jemput kita, sentiasa jemput kita. Kan? Paling kurang 5 tahun. Sebaik-baik, daripada 2 tahun sekali. Kan? Kalau Allah jemput semua yang apa Haji Saleh cakap semua tu tuan mulia, semua tu Allah boleh cancelkan. Ya, beliau katakan, semua Allah boleh cancelkan. Dia kata, okey orang ni, saya dah jemput, okey. Luluskan dia pergi, dia kata. So, akan ada apa-apa alasan dalam dunia yang menyebabkan kita akan dapat pergi sana, insyaAllah. Boleh tuan-tuan insyaAllah. Baca salawat insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusina wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahdi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur man nasr din Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alna minhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau jemput kami ke tanah suci-Mu, ya Allah. Bukan kerana kami layak, ya Allah, tapi hanya saya oleh kasih sifat-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami seperti mana Engkau jadikan Nabi Ibrahim AS dan keluarganya, ya Allah. Yang 3 orang, ya Allah, yang Engkau guna tangan-tangan mereka untuk bina Baitullah, ya Allah. Dan berkat doa-doa mereka Engkau lahirkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan berkat doa mereka Engkau jadikan kami umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ya Tuhan, kami berilah kepada kami taufik supaya benar-benar kita dapat amalkan apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Tolong tutup kami sentiasa mengadu, ya Allah, di mana akhlak-akhlak dikehendaki oleh orang-orang berusaha agama ini belum sempurna lagi. Muamalat yang dikehendaki belum bersih dan belum suci lagi. Jual beli mereka dan kehidupan mereka, muasyat mereka belum bersih, belum suci lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kami bertumbuh kepada ibadah saja. Tapi perkara-perkara yang lain ialah kami lalai sangat, ya kata. Sehingga Maulana Sa'ad pernah bagi kami kosong dari segi kita punya akhlak, kosong dari segi kita punya muamalat lagi. Walau berpuluh-puluh tahun sedawah datang dalam dunia, ya Allah. Walau bagaimanapun, ya Allah, Engkau bawa kami kepada masjid tiap-tiap hari. Engkau dapat letakkan kepala kami untuk sujud-Mu, ya Allah, sekali-kalimu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, ini semua kerana taufik-Mu, ya Allah. So, terimalah segala gerak-gerik kita, ya Allah, yang menuju kepada Engkau, ya Allah. Terimalah sujud kami, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Terimalah pemergian kami ke Baitullah, ya Allah. Dan memang kami akan buat banyak kesilapan dan kesalahan di sana, kadang-kadang dengan sedar, kadang-kadang tak sedar. Tapi janganlah Engkau jauhkan rahmat-Mu, ya Allah. Ampunkan kami, maafkan kami dan bawa kami ke sana untuk selalu, ya Allah. Yalah Tuhan kami, kawan-kawan yang tak dapat pergi pada tahun ini, berilah kepada mereka taufik untuk pergi tahun-tahun hadapan, ya Allah.
Dan ada orang yang pergi ya Allah untuk buat haji badal, ada yang orang pergi untuk haji sendiri. Terimalah semua haji-haji mereka ya Allah, dan berilah kepada mereka pahala-pahala yang sempurna ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa yang pernah dimohon oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kami semua ya Allah. Lindungilah kami dari segala perkara-perkara buruk yang kita minta perlindungan ya Allah. Dan sekarang pun ya Allah, di setiap waktu, setiap masa, orang-orang tua kami sedang mohon doa hidayah untuk seluruh alam ya Allah. Tak kira mereka ada di Mekah ke Madinah ke di Raivin ke di Nizamuddin ke di Kakarel ke atau mana-mana markah dan dunia. Kalau kita lihat waktu setiap masa setiap waktu ada orang sedang mohon doa. Ada orang sedang sujud dan mohon doa hidayah ya Allah. Perkenankanlah doa-doa mereka ya Allah, terima doa-doa mereka ya Allah. Jadikanlah doa-doa mereka sebab hidayah untuk mereka, untuk kami, untuk seluruh alam ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah orang Islam dari segala jenis kekacauan ya Allah, segala jenis kelalaian ya Allah, dan segala jenis keburukan ya Allah. Bawalah mereka semua kembali kepada agama-Mu ya Allah, supaya mereka dapat keluar daripada kesusahan dan kebinasaan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, segala perkara-perkara yang pernah dimohon, segala perkara-perkara baik yang pernah dimohon oleh baginda sallallahu umat ini, perkenankan segala itu untuk kami ya Allah. Dan lindung dan jagalah kami dari segala perkara-perkara buruk yang baginda minta lindungan ya Allah. Ada kawan-kawan kami yang pernah minta kepada kami supaya kami mohon doa untuk mereka ya Allah. Perkenankanlah segala hajat-hajat jahit mereka ya Allah. Ada orang-orang sakit, termasuk ada orang ICU dan semasa sekarang ya Allah, yang mereka hantar mesej dan SMS kepada kami supaya kami mohon doa untuk keluarga mereka dan orang mereka. Berilah syifa kepada mereka ya Allah. Dan sekiranya mereka dah ditakdirkan untuk meninggal dunia ini, ambillah mereka iman dan ampunkan dosa-dosa mereka dan terus masuk dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kalau ada yang sakit ya Allah Engkau sembuhkan ya Allah. Jika ada antara sini atau mana-mana orang yang sedang bawa usaha agama dalam keadaan hutang piutang, jelaskanlah hutang-hutang mereka ya Allah daripada khazanah ghaib-Mu ya Allah, dan perluaskanlah kehidupan mereka ya Allah. Keluarkan mereka dari segala jenis kesempitan ya Allah. Allah kesempitan wang ringgit, kesempitan pemikiran atau kesempitan agama ya Allah. Berilah keluasan hidup kepada kami, keluasan fikir kepada kami, dan keluasan dunia dan akhirat untuk kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.